Salam sejahtera, bersama saya Nervin Maju dalam 15 minit MMTV edisi 4 Mac 2024. Kita ke berita utama. Sekiranya ada bukti kukuh bahawa ia perlu dibuka semula, kami pastinya berbesar hati untuk membukanya. Itu merupakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa mengikuti lawatan 4 hari ke Melbourne yang bermula semalam. Anwar memberitahu beliau berbesar hati untuk membuka semula pencarian pesawat MH370 jika timbul bukti meyakinkan yang membuka ruang kepada pencarian baharu selepas sedekat pesawat itu hilang. Komennya itu dibuat bersempena 10 tahun pesawat yang membawa 239 orang penumpang berkenan hilang di Lautan Hindi. Untuk rekod penerbangan Malaysia Airlines 370 Boeing 777 hilang daripada radar pada 8 Mac 2014 ketika dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Beijing dan operasi pencariannya kemudian digantung pada bulan Januari 2017. Polis Diraja Malaysia akan mengambil keterangan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan bertajuk Ketinggian Islam wajib dipertahankan petang esok. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussain berkata keterangan Abdul Hadi akan dirakam di Ibu Pejabat PAS Jalan Raja Laut pada pukul 2.30 petang esok. Menurut beliau, pegawai khas kepada pemimpin berkenaan sudah memaklumkan keadaan kesihatan Abdul Hadi kepada polis yang menetapkan keterangan diambil esok. Razarudin berkata siasatan itu dilakukan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Terdahulu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Abdul Hadi di laman Facebooknya yang dipercayai ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Dalam perkembangan sama, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasyuddin Ismail berkata pasukan khas akan menyiasat kes tersebut yang melibatkan penghinaan terhadap agama, kaum dan institusi diraja 3R. Kerajaan sedia mempertimbangkan meminda Perlembagaan Persekutuan bagi memperkasa undang-undang syariah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata pertimbangan itu sekiranya pindahan tersebut disyorkan oleh Jawatan Kuasa Khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal Undang-Undang Islam dengan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Ujarnya ini kerana Jawatan Kuasa Khas itu turut terdiri daripada mereka yang pakar dalam perlembagaan. Beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Hulu Langat Sani Hamzan sama ada kerajaan bersedia meminda perlembagaan negara bagi mengatasi konflik dalam Undang-Undang Mahkamah Syariah. Sebelum ini, media melaporkan Jawatan Kuasa Khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal Undang-Undang Islam. Jawatan Kuasa Khas dipengerusikan bekas Ketua Hakim Negara Tun Zaki Tun Azmi. Pihak pendakwaan mendapat kebenaran untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap bekas Ketua Penerangan UMNO Hisham Jalil. Kebenaran itu diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Norin Badarudin selepas mendengar hujah Timbalan Pendakwa Raya Mustafa P. Kunyalam yang mewakili Peguam Negara hari ini. Mahkamah kemudian menetapkan pengurusan kes hina mahkamah itu pada 23 April depan. Mustafa ketika ditemui memberitahu pihak pendakwaan diberikan masa 8 hari untuk menyerahkan kertas kausa berkaitan prosiding tersebut kepada responden Hisham atau nama sebenarnya Hizatul Hisham Abdul Jalil bagi memberi peluang kepada mereka untuk memfailkan afidavit jawapan. Pada 28 Disember 2023, pendakwa memfailkan permohonan secara ex parte sebelah pihak memohon Hisham dipenjara atau didenda kerana menghina mahkamah susulan kenyataannya dalam satu temu bual bertajuk Town Hall for Justice, keadilan sebenarnya untuk siapa? Rakaman temu bual yang menyentuh mengenai prosiding perbicaraan dan rayuan kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd dan Wan Malaysia Development Berhad Wan MDB yang dihadapi oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu disiarkan di laman media sosial Facebook The Malaya Post pada 30 September 2023. Menurut afidavit yang difailkan, Hisham telah mengeluarkan beberapa kenyataan mempersoalkan proses perbicaraan dan rayuan membabitkan Najib dalam kes SRC International dan Wan MDB. Satu laporan polis berhubung temu bual tersebut juga telah dibuat pada 6 Oktober 2023. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru,
apa yang ada dalam Iklaneka. Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Haram mencium hajar aswad jika keadaan itu mampu menyebabkan kesakitan dan membahayakan kepada diri sendiri dan orang lain. Itu merupakan kenyataan dikeluarkan oleh bekas Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang berkata mencium hajar aswad adalah sunat. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu dipercayai mengulas video tular seorang pempengaruh terkenal yang kelihatan bersungguh-sungguh mahu memastikan sekumpulan pekerja wanitanya berjaya mencium hajar aswad. Zulkifli turut mengkritik mereka yang merakam video ketika melakukan ibadah di Tanah Suci dan perbuatan berkenaan harus ditinggalkan kerana ia adalah satu perbuatan yang merugikan selain merosakkan ibadah. Dalam pada itu, pempengaruh tersebut telah memadam video berkenaan di laman media sosialnya. Penyanyi Amir Jahari mengakui tidak pernah menyangka hasil karyanya iaitu lagu berjudul Hasrat dinobatkan sebagai pemenang anugerah juara lagu ke-38 AJL 38 di Axiata Arena Bukit Jalil malam tadi. Menurut Amir atau nama penuhnya Muhammad Amirullah Jahari, 32 tahun, walaupun ramai yang meramalkan Hasrat bakal menjadi juara sejak lagu itu terpilih sebagai finalis, namun dia enggan mempercayai ramalan tersebut. Berkongsi konsep persembahan yang diketengahkan semalam, Amir berkata dia mengangkat tema solidariti terhadap bumi Palestin yang sedang bergolak akibat perang. Semalam, Hasrat dinobatkan sebagai juara keseluruhan AJL 38 mengalahkan pesaing terdekat iaitu sutera dendangan Asha Retno yang juga komposer serta penulis lirik bersama MF yang berada di kedudukan naib juara. Kemenangan Amir itu sekaligus berjaya membawa pulang wang tunai berjumlah RM100,000 beserta trofi manakala tempat ketiga pula menjadi milik lagu Jangan Mati Rasa Itu, nyanyian dan ciptaan sepenuhnya oleh Aina Abdul. Berita luar negara, penduduk sebuah kawasan kediaman di United Kingdom terkejut apabila menemui tempat pelindungan bom bawah tanah Perang Dunia Kedua di halaman belakang rumah mereka. Lokasi khazanah sejarah itu ditemukan pasangan suami isteri Rebecca dan Darren Hobson yang sudah tinggal berhampiran Folkestone kira-kira 15 tahun lalu. Dia turut berkongsi gambar dan video penemuan luar biasa itu di media sosialnya yang tular dan mendapat perhatian ramai warganet baru-baru ini. Menurut media antarabangsa, Rebecca, 34 tahun, mengakui diberitahu tentang kawasan tempat pelindungan sepanjang 48.76 meter itu oleh jiran mereka semasa pandemik COVID-19 pada tahun 2020. Namun, Rebecca tidak pernah meninjau kawasan itu sehinggalah beberapa hari lalu dia cuba menggali terowong gergasi tersebut dengan mengalihkan tapak turapan bersama Darren. Populasi Korea Selatan berisiko pupus menjelang tahun 2750 berikutan tren penurunan kadar kelahiran. Pada tahun lalu, Korea Selatan mencatatkan pengurangan 19,000 bayi berbanding 2022 atau persamaan penurunan 7.7% kadar kelahiran. Ia merupakan angka terendah pernah dicatatkan sejak rekod kadar kelahiran bermula 54 tahun lalu dan meskipun bilangan kematian terus berkurang sehingga 5.4% berbanding 2022, ia masih tidak mencukupi untuk mengimbangi jumlah populasi. Kadar kematian yang juga lebih tinggi berbanding kadar kelahiran di Korea Selatan bagi tempoh 4 tahun berturut-turut. Dalam pada itu, kerajaan cuba menangani isu tersebut dengan menawarkan insentif kepada wanita seperti manfaat berjumlah RM3,565 sebulan untuk setiap anak yang dilahirkan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia.
Beralih ke berita ekonomi, kertas cadangan berhubung tabung wakaf Mara Madani dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada April depan. Bercakap kepada Keputusan Malaysia, Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Ashraf Wajdi Dusuki berkata, antara cadangan tersebut adalah aspek tadbir urus yang kemas termasuk cadangan laporan kewangan mestilah bersifat telus dan setiap aktiviti yang dijalankan perlu dilaporkan secara berkala kepada lembaga pemegang amanah, malah perlu dipamerkan dalam media sosial. Beliau berkata cadangan itu penting kerana ia adalah salah satu aspek dalam tata kelola dan urus tadbir sekaligus rakyat berhak tahu ke mana wang wakaf itu dimanfaatkan. Ujarnya tabung wakaf Mara Madani boleh dimanfaatkan kepada beberapa golongan, contohnya kepada yang ingin memulakan perniagaan atau intervensi tuition percuma kepada anak luar bandar dan orang asli yang membolehkan tahap perkembangan dari segi pendidikan serta pembangunannya dipertingkat. Kemarin, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Majlis Penutup Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024 mengumumkan kerajaan bakal mewujudkan tabung wakaf Mara Madani dengan sasaran dana berjumlah RM1 bilion dalam tempoh 2 tahun dengan diterajui oleh MARA. Usaha itu antara 7 inisiatif baru bagi memperkasa ekonomi Bumi Putera dan dijangka memberi manfaat kepada 70.1% rakyat Bumi Putera. Sebanyak 60,843 unit rumah Selangorku sudah dilancarkan sehingga 31 Januari lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Perumahan dan Kebudayaan Negeri Borhan Aman Shah berkata, daripada jumlah itu 37,008 unit siap dibina dan diserahkan kunci kepada pembeli manakala bagi 23,835 unit lagi masih dalam pembinaan. Menurutnya lagi, berdasarkan Belanjawan Selangor 2024, kerajaan negeri menetapkan 200,000 unit akan dibina menjelang tahun 2029. Tambahnya sehingga kini sebanyak 12,834 unit sedang dalam pembinaan dan 4,891 unit lagi masih di peringkat perancangan. Berita sukan, teka-teki mengenai destinasi pilihan penjaga gol Johor Darul Ta'zim JDT Haziq Nazli akhirnya terjawab apabila Perak FC mengumumkannya secara rasmi sebagai pemain terbaru ditandatangani mereka bagi mengharungi musim Liga Super 2024-2025. Pengumuman pemain berusia 26 tahun itu dibuat menerusi video di YouTube TBG TV semalam yang turut dikongsikan menerusi media sosial Perak FC. Difahamkan beliau menyertai The Boss Gaurus secara pinjaman selama setahun dan kehadirannya ke kelab itu mempunyai misi tersendiri selain mahu membantu pasukan barunya itu mengharungi musim baharu dengan lebih baik. Kini Haziq perlu bersaing untuk merebut tempat sebagai penjaga gol di dalam kesebelasan utama kendalian Ketua Jurulatih Yusri Ceklah. Manchester City berjaya menundukkan Manchester United 3-1 pada aksi Liga Perdana Inggeris EPL di Stadium Etihad awal pagi tadi. Pada perlawanan itu, menyaksikan tuan rumah terlebih dahulu dikejutkan dengan gol pembukaan United menerusi Marcus Rashford pada minit ke-8. Namun, Phil Foden berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-56 separuh masa kedua sebelum menyusul dengan gol keduanya pada minit ke-80 untuk meletakkan City 2-1 di hadapan. Erling Haaland memastikan kemenangan bergaya buat pasukan kenal Pep Guardiola dengan gol ketiga pada masa kecederaan sekaligus menyaksikan City kini hanya ketinggalan 1 mata di belakang pendahulu Liga Liverpool, di mana kedua-dua pasukan ini akan bertembung pada 10 Mac depan bagi persiapan memburu kejuaraan EPL. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 5 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan abar Tusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nervin Majid. Salam sejahtera dan jumpa lagi.